إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada tafsir surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min daripada ayat yang ke-30 muka surat 470 daripada mushaf. Jadi sebelum pada kita bahas, kita baca dulu beberapa ayat daripada surah Ghafir ni, bermula ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladhi amana ya qaumi inni أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Ayat 30 sampai ayat yang ke-35 perbahasan kita pada malam ni insya-Allah.
Ayat 30 Allah Ta'ala sebut, wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Maksud dia, dan berkata orang yang beriman. Sambungan kita masih lagi daripada cerita lelaki beriman daripada keluarga Fir'aun. Rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Dan berkata orang yang beriman, wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir ke atas diri kamu bencana seperti mana hari kehancuran bangsa-bangsa yang terdahulu. Ayat yang seterusnya, ayat 31, kata Allah Ta'ala, mithla da'bi qawmi Nuhin wa 'adin wa Thamud walladzina min ba'dihim wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Iaitu seperti azab yang menimpa kaum Nuh dan juga 'Ad dan juga Thamud, walladzina min ba'dihim, dan juga orang-orang yang setelah daripada mereka. Wa mallahu yuridu zulman lil ibad, dan tidaklah Allah itu menghendaki kezaliman ke atas hamba-hambanya. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad, dan wahai kaumku, sesungguhnya aku takut ke atas diri kamu di hari yang saling panggil memanggil. Ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Perbahasan kita pada malam ni sambungan daripada kisah seorang lelaki mukmin, rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu. Lelaki beriman daripada keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya, iaitu pada ayat 28 sebelum ni. Jadi bila mana dia ni berdialog dengan Fir'aun pada waktu tu, dan kedatangan dia ni, wujudnya watak lelaki ni ialah datang daripada doa Nabi Ibrahim. Kalau kita tengok ayat 27, Nabi Musa dia berdoa pada Allah Ta'ala. Dia kata, inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Nabi Musa kata, inni uztu bi rabbi, sesungguhnya wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu dan juga dengan Tuhan mereka ini, min kulli mutakabbir, daripada orang-orang yang mutakabbir, iaitu orang-orang yang menyombongkan diri, la yu'minu bi yaumil hisab. Jadi dalam ayat 27 tu doa Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat 28 datang seorang lelaki sebagai alamat mustajabnya doa Nabi Musa. Jadi lelaki ni dia telah mengeluarkan kata-kata berhujah dengan Fir'aun. Berhujah dengan Fir'aun. Yang mana Fir'aun itu ialah mutakabbir. Dia orang yang sombong terhadap diri dia sendiri. Sambungan perbahasan kita malam ni iaitu ayat 30. Selepas dia berhujah dan berhujah, dia sambung lagi ayat 30 tu, wa qala alladhi amana, berkata yang beriman itu, iaitu merujuk kepada lelaki itu, ya qaumi, wahai kaumku, inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Wahai kaumku, apa yang aku duk sebut ni, iaitu pada ayat yang ke-27, 28 tu, tujuan aku duk beritahu ni, duk bercakap, ialah aku bimbang akan datang kepada kamu azab ataupun ancaman seperti mana yang telah kena kepada kaum-kaum terdahulu, iaitu pada hari Ahzab, iaitu hari kehancuran, kumpulan-kumpulan. Al-Ahzab ni mari pada perkataan hizb, iaitu kumpulan-kumpulan. Siapa kumpulan-kumpulan yang dihancurkan tu? Sebut pada ayat 31, misla da'bi qaumi Nuhin, seperti azab yang menimpa kaum Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala dalam banjir, dan juga kaum 'Ad, dan juga kaum Thamud, walladzina min ba'dihim, dan kaum-kaum lain yang datang lepas daripada kaum-kaum ni. Jadi kalau kita tengok lelaki ni yang tak disebut namanya ni, cuma dalam tafsir Azhar yang ditulis oleh Profesor Hamka, dia sebutkan beberapa nama. Dia datangkan kepada kita nama-nama dia. Ada yang kata nama dia Syam'an, dan ada yang kata nama dia Habib,
Dan ada yang kata nama dia Kharbil ataupun Hazbil. Nama tu tak penting sebab Allah Ta'ala tak fokus pada namanya. Allah Ta'ala nak fokus pada apa yang dilakukan oleh lelaki ni. Iaitu Allah Ta'ala nak beritahu bahawasanya jangan kita sangka orang-orang yang ataupun kumpulan yang sesat ni, ataupun orang kata apa, kumpulan sesat yang ramai ni, tidak ada dalam kumpulan mereka ni yang rasa ataupun yang nak kepada kebenaran. Dia akan ada. Firaun duk sangka dia ni memang kuat dengan sebab orang-orang yang ada di tepi kiri kanan dia ni ialah orang-orang yang dekat. Tambah pula mengejutkan Firaun bila mana yang berhujah dengan dia ni ialah yang bakal menggantikan tampuk ataupun tempat dia. Sebenarnya kalau kita tengok, Firaun tu sendiri dia mengaku dia Tuhan. Tuhan ni apa benda kita faham Tuhan? Tuhan ni ialah kuasa ataupun pemilik kepada sesuatu yang hebat. Antara kehebatan Tuhan ni dia tak mati. Tapi dalam duk mengaku Tuhan tu, dia dalam masa yang sama letak juga nama pengganti. Tuan-tuan tengok cerita lawak ni, cerita lawak. Dah mengaku Tuhan, tak perlu ada dah raja muda ke tengku mahkota, tak perlu ada. Kalau dah mengaku Tuhan. Tapi dalam duk mengaku Tuhan, bubuh juga lagi satu orang. Kalau ada apa-apa kena pada dia, yang ni akan uruskan negara. Jadi bila mana dia mengaku Tuhan tu, dia dah sampai pada kemuncak mutakabbir. Dia sombong dengan diri dia. Dia sombong dan dia rasa dia hebat dengan diri dia. Sebab tu itulah benda yang memblok manusia ni daripada kenal kebenaran. Sehinggalah kesombongan itu diruntuhkan dengan datangnya seorang lelaki daripada keluarga dia sendiri ataupun orang terdekat. Mana kita boleh bayang situasi Firaun pada waktu tu, bila mana dia dengar yang berhujah ini ialah orang daripada pasukan ataupun kumpulan dia. Bukan orang yang bersama dengan Musa, tapi orang pada kumpulan dia. Dia meruntuhkan sedikit kesombongan Firaun pada waktu itu. Dan hebatnya orang ni, ataupun lelaki beriman ni, dia menyimpan waktu untuk berhujah dengan Firaun. Dan waktu yang dia gunakan ni ialah waktu yang paling terbaik, iaitu waktu berhujahnya Musa dan Firaun di hadapan orang ramai. Waktu ni lah waktu yang paling terbaik. Mungkin Firaun tak terima, tapi yang penting pada waktu ni ialah pendengar, orang yang dengar. Sebab tu kata-kata daripada lelaki beriman ni dia sebut ya qaum, berulang kali dia sebut wahai kaum. Dia tak fokus pada Firaun seorang, dia fokus pada ramai. Sebab kita punya sasaran target, dia punya sasaran target nak sedarkan orang ni ialah batilnya pengakuan Firaun ni sebagai Tuhan. Tak betul. Walaupun dia tu sendiri bakal menggantikan Firaun lah. Maknanya dia tu sendiri mungkin dah target, kalau Firaun ni mati lepas pada ni, kita akan ikut macam mana yang Musa duk buat ni. Cuma biarlah dia nak merentah ni, biarlah dia nak sombong 2-3 tahun ni, biar sombong dulu. Mungkin dia target lagu tu lah. Cuma dengan sebab tak tahan sangat, dengan sebab Firaun dah naik gila, keluar arahan yang pelik-pelik, yang mana kita tengok pada ayat 26, apa kata Firaun? Zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Biarkan aku membunuh Musa dan suruhlah dia pohon kepada Tuhannya untuk selamatkan dia. Sebab Firaun dah keluarkan satu arahan yang tak masuk akal, arahan yang bersifat tidak adil. Sebab masyarakat ataupun rakyat ingin melihat, kalau nak kata satu orang tu salah, biarlah orang yang salah itu bersuara dan bercakap dulu, baru kita boleh kata dia salah. Ni kita nak kata orang tu salah, satu kebenaran dia cakap pun kita tak beri pada dia, tiba-tiba kita jatuh hukuman. Hanya dengar cerita salah, tapi dia jadi terawang-awang. Salah di mana? Apa yang dia buat kesalahan dia? Sebab tu kalau tengok rajulun mu'minun min ali Fir'aun, lelaki beriman daripada keluarga Fir'aun ni, apa yang dia hujah Fir'aun? Dia kata ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Adakah kamu nak bunuh satu orang lelaki yang mengatakan Tuhannya Allah? Dia cuma tak iktiraf kamu sebagai Tuhan. Adakah kerana tu nak bunuh? Tak padan, ataupun dia punya orang kata apa, kesalahan tu ataupun hukuman tu tak padan. Kalau nak suruh buang daripada kerajaan Mesir, jangan duduk di Mesir, kira okey lah. Ni nak bunuh, satu benda yang tak masuk akal. Jadi dia sebut pada ayat 30 ni, wahai kaum aku sekalian, aku bimbang kita duk lawan Musa ni, apa akan jadi pada kita? Kita akan kena macam Al-Ahzab, Yaumil Ahzab.
iaitu hari kumpulan-kumpulan ini dihancurkan. Hari kumpulan-kumpulan dihancurkan. Kalau tengok dalam tafsir At-Tabari, bila mana dia bahas ayat yang ke-31 dan juga ayat 30, dia bahas tentang macam mana berlakunya kehancuran kepada kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, hari-hari dan juga azab yang berlaku. Datangkan hadis yang panjang. Dan dia datangkan satu riwayat sebut pada kita tentang hari apa berlaku kehancuran tu. Ada riwayat mengatakan, riwayat ni dhaif, hari dihancurkan kaum-kaum ni ialah pada hari Rabu. Hari inilah. Apa yang hari ni, hari Khamis dah. Okey. Hari Rabu. Okey. Jadi ada orang ni dia faham hari Rabu ni hari turun bala. Ada orang faham tu. Orang menega, ada setengah orang dia tak buka kedai Rabu. Takut kedai tak laku ke macam mana tahu. Okey. Tapi dia bukan benda spesifik. Dia bukan benda spesifik. Dia bukan, bila mana kita tahu ada riwayat sebut lagu ni, maknanya kita nak buat urusan lain pun tak boleh, dengan sebab hari ni ada cerita kaum pernah kena azab hari ni. Bukan. Sama juga dengan kes nak mati hari Jumaat pun sama juga. Mati ni kita tak boleh nak pilih hari apa. Cuma boleh bahaslah antara keadaan mati yang terbaik ialah macam mana matinya hari yang Nabi mati, iaitu hari Isnin. Walaupun ada hadis tu memang ada, hadis kelebihan mati hari Jumaat ni ada, tapi hadis tu tak kuat. Ada orang dia doa supaya mati hari Jumaat. Tak apalah. Cuma kalau nak beritahu pada kita, kalau mati hari Jumaat tu paling terbaik, Allah Ta'ala tak akan jadikan Nabi tak dapat yang paling terbaik. Mesti Nabi kena dapat dulu yang paling terbaik. Sebab bab pahala ni pun Nabi paling tinggi, bab ibadat pun Nabi paling hebat, bab mati, pengakhiran Nabi tak hebat. Tak kena. Sebab tu para ulama setuju hari terbaik ataupun tanda husnul khatimah ni ialah hari Isnin. Tanda sebab Nabi pun wafat hari itu. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya sebahagian riwayat kata, tapi Quran tak highlight hari apa. Quran cuma beritahu keadaan mereka itu Allah Ta'ala hancurkan sehancur-hancurnya. Kemudian ayat 31 di akhir tu Allah Ta'ala kata, wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Allah Ta'ala tidak menghendaki kezaliman kepada hambanya. Tuhan bukan nak azab sangat, tapi Tuhan nak tunjukkan dialah Al-Muntaqim, iaitu Tuhan yang boleh mengambil tindakan terhadap orang yang buat sesuatu yang dia tak suka. Dia bertindak balas, dia boleh ambil tindakan. Dia jugalah Al-Jabbar, Tuhan yang maha kuat, yang bila mana mengazab, dia mengazab dengan azab yang cukup hebat. Dia bukan azab kerana dia takut-takut. Tuhan ni dia nak azab hamba dia akan azab kau-kaunya. Dia tak akan azab dalam keadaan azab-azabkan nanti dia merajuk pula. Tak ada. Tak ada istilah itu tu. Sebab tu Tuhan dia nak azab ahli neraka, dia akan azab. Dia tak akan andai lah, ni andaian sebahagian para ulama. Tengok hamba-hamba di dalam syurga kena teruk, dia pun main kesian, kita bagi slow sikit hari ni. Tak ada. Dia kata nak bagi lagu tu, dia akan bagi lagu tu. Sama juga dengan bab nikmat. Kalau kata dia nak bagi, dia akan bagi. Sebab Tuhan dia tidak akan la yukhliful mi'ad. Dia tidak akan menyelisihi apa yang telah dia janjikan. Okay. Jadi nak beritahu pada kita ayat 31 ni, akibat kaum-kaum itu kena azab bukan kerana Tuhan yang nak mengazab mereka, mereka yang menjadikan mereka terpilih untuk kena azab Tuhan. Ini yang disebut sebagai al-ikhtiyar. Manusia ni diberi ikhtiar. Manusia ni diberi pilihan, nak pilih baik, nak pilih buruk. Dengan kuasa pilih yang Tuhan beri itu, dia tak berkenan dengan kebaikan, dia berkenan dengan keburukan dan kecelakaan. Dan akhirnya dia pilih jalan tu, dia pun celaka, dia dapat azab. Jadi lelaki beriman ni dia beri pesan awal, wahai sekalian orang yang duk dengar perdebatan antara Musa dengan Firaun ni, aku tak mahu kamu semua kena macam kaum terdahulu. Aku tak mahu macam tu. Kemudian apa lagi dia kata? Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Wahai kaumku, aku bimbang keadaan kamu semua ni pada hari yang dipanggil dengan yaumat tanad, iaitu hari saling panggil memanggil ataupun hari kiamat. At-tanad ni maksudnya saling seru menyeru. Sebab apa? Sebab nak cari pertolongan. Dalam hadis Nabi sebut bagaimana kumpulan manusia ni pergi ke Nabi ni, pergi ke Nabi ni di padang mahsyar sebab nak cari pertolongan. Sebab tu
Quran namakan ataupun Allah Ta'ala namakan ayat hari itu ialah Yaumat Tanad, hari seru menyeru. Maknanya hari hancurnya dunia tu, cari tempat perlindungan sini, seru orang ni, seru orang ni. Semua seruan itu batil, seruan tu tidak ada apa-apa manfaat sekalipun. Jadi nak sebut pada kita, kata-kata lelaki ni dah sama macam apa yang Nabi Musa bawa. Apa yang dia sebut tu, inni akhafu, ulang kali dia duk sebut. Wahai kaum aku bimbang, wahai kaum aku bimbang. Saya nak sebut sini apa dia? Bagaimana ajaran Nabi Musa alaihi salam telah membekas dalam jiwa dia walaupun dalam kadar jarak jauh. Jarak jauh. Kau tu tengok, dia ni bukanlah didapati orang yang selalu mengekori Nabi Musa, bukan. Keluarga Firaun ni yang bakal jadi pengganti pada Firaun ni, rajulun mu'minun yaktumu imanahu ni, dia bukan jenis Bani Israel yang selalu mengekori Nabi Musa, bukan. Cuma dia hanya hantar orang dengar maklumat. Dia pun terima maklumat, dia dengar. Dan dia ni ialah orang yang mengkaji dan melihat. Sebab tu dia boleh sebut kaum Nuh, dia boleh sebut kaum Ad, kaum Samud. Maknanya dia ada knowledge ataupun pengetahuan yang agak baik tentang apa yang Nabi Musa bawa. Dia dengar apa yang Musa bawa ni. Okay. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat 33, yauma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min 'asim. Hari itu, iaitu yaumat tanad itu, ialah hari kamu berpaling ke belakang, mudbirin. Maknanya kita menjauhkan diri, melarikan diri, ma lakum minallahi min 'asim. Ayat ni ancaman. Allah Ta'ala kata, tidak adalah lagi Tuhan yang boleh menyelamatkan melainkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah sebenar-benar penyelamat dan pemelihara pada hari itu. Kemudian Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Sesiapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, maka dia tidak lagi mendapat apa-apa hidayah petunjuk. Okay. Ayat ni ayat 33 ni Allah Ta'ala nak beritahu apa? Ada orang ni silap faham. Dia faham pada bahagian وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ, sesiapa yang disesatkan oleh Allah. Maknanya dia faham, manusia ni dia ada, kita ni semua, Allah Ta'ala ada bahagian dah yang Allah Ta'ala letak. Bahagian hidayahnya, bahagian sesatnya. Jadi kalau Tuhan dah letak kita sebagai sesat, jadi apa sebenarnya tujuan kita ni? Sini yang jadi isu akidah ni. Ada orang dia faham, kumpulan-kumpulan akidah dia faham. Kita atas dunia ni, antaranya ialah kumpulan Murji'ah, Mu'tazilah, apa-apa semua ni, dia faham kita atas dunia ni kita hanya ambil bahagian yang Tuhan dah letak je. Tuhan letak kita begini kita ambil. Dan kita jalankan projek Tuhan tu. Lepas tu Tuhan dah letak dah kita syurga ke neraka apa semua. Jadi Tuhan tak boleh salahkan kita. Kalau kita jadi neraka tak boleh salah, sebab memang dia yang jadikan portion, ada hamba di ahli syurga, ada hamba di ahli neraka. Okay. Ada orang faham lagu tu, kumpulan faham lagu tu. Faham lagu ni faham yang tak betul lah, menyelisihi seperti mana yang Ahlussunnah wal Jamaah sebut. Yang betulnya ialah Allah Ta'ala ni dia tahu hamba nak pilih yang mana. Dan tahunya Allah Ta'ala itu ialah tahu yang tepat. Dia bukan tahu bersifat ramal. Macam kita ramal je. Kita tengok seorang budak belajar banyak, kita pun kata dia ni kalau belajar lagu ni boleh keputusan periksa tinggi. Ramal. Kita ramal. Tapi ramal kita tu boleh betul, boleh tak betul. Tapi Allah Ta'ala dia tak ramal, dia dah tahu kita pilih. Cuma dia nak tengok kita pilih mana. Dia beri pada kita kuasa pilih yang mana. Dia dah siapkan pilihan ni natijah dia ni, pilihan ni natijah dia ni. Dia dah siapkan. Dan dia hantar pada kita Nabi dan Rasul untuk tunjukkan mana pilihan yang terbaik. Kitab semua tu ada. Dalam masa yang sama, yang akan ganggu kita memilih ni ialah hawa nafsu dan syaitan. Sebab apa? Sebab kita punya circle ataupun kitaran manusia ni ialah kitaran ujian kita semua ni. Kita semua ni adalah dalam kitaran ujian. Sebab kita tak boleh lari daripada ujian. Keluar je satu orang tu daripada perut mak, dia lahirkan. Dia telah siap sedia diuji. Bila bermula ujian kita? Bermula daripada keluar daripada perut mak. Sampai ke mati, habis ujian.
kita akan melalui hari-hari, umur-umur kita pilih yang ni, kita pilih yang ni, tersilap pilih yang ni. Selagi mana umur tak habis, kita boleh tarik balik kesilapan kita. Itu fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Fahaman yang betul. Sebab tu kita kena tegaskan sini, Allah Ta'ala dia tidak zalim. Fahaman yang satu lagi tu, yang kata Allah Ta'ala siap dah, siap-siap. Itu fahaman yang kita boleh kata Tuhan tu zalim lah. Sebab Tuhan dah siap-siap dah. Tuhan dah jadikan orang ni macam ni, macam ni, macam ni, lalu dia pun bubuh dalam neraka. Okay. Tak, kita ni berada dalam ruang lingkup berjuang. Pilih nak yang mana. Cuma kita pilih tu Tuhan dah tahu kita pilih. Dan Tuhan berikan kita sedikit kuasa untuk kita pilih laluan hidup kita. Dan nak pilih tu bukan senang lah. Bukan macam kita pergi kedai, kita pilih barang, nak beli kita ambil. Tengok duit tak banyak, kita letak balik, tak jadi beli. Bukan lagu tu. Pemilihan hidayah ni sukar. Sebab setiap hidayah, bila mana kita pilih nak duduk atas jalan tu, dia akan datang dengan ujian yang akan blok kita untuk kita berjalan di atas jalan tu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia ni dia akan fikir, kami ni bila mana dengar dia sebut kami beriman pada Allah, beriman pada Rasul, okey kamu dah lulus ahli syurga dah, biar lagu tu je? Tak. Mesti kena ada bukti. Macam mana kamu ni tunjukkan kamu tu beriman. Nak kena tahu bukti dia. Jadi kita semua hidup atas dunia ni, kita sedang membuktikan pilihan. Kita yang duduk dalam masjid surau ni, apa bukti kita nakkan kepada rahmat Tuhan? Okey, kita duduk sini, kita tak sebut saja. Tak adalah orang mai tanya kita nak syurga nak neraka. Nak syurga, sebab apa tak pergi masjid? Aish, tak apa boleh ya. Tak betul. Cara tu cara yang tak betul. Jadi ayat ni nak beritahu, wa man yudlilillah, sesiapa yang telah disesatkan oleh Allah Ta'ala, maknanya dia sesat dengan pilihan dia sendiri. Tapi pilihan itu dan kesannya Tuhan dah siap-siapkan. Maknanya Tuhan dah bagi satu dia punya pattern dia. Fama lahu min had, dan dia tak akan dapat apa-apa lagi hidayah daripada Allah Ta'ala sebab dia pilih yang tu. Seterusnya ayat yang ke-34. Ayat 34, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinat. Kita tengok sini, ayat ni masih lagi kata-kata lelaki yang daripada keluarga Firaun tu. Dia kata walaqad ja'akum, dan sungguhnya telah datang kepada kamu Yusuf, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam ialah nabi yang lagi awal berbanding Nabi Musa. Kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, dia kata walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat, yakni ahla Misra qad ba'atha Allahu fihim rasulan min qabli Musa wa huwa Yusuf. Ayat ni cerita pada kita penduduk Mesir pernah menerima seorang nabi sebelum Nabi Musa alaihi salam, iaitu nabi yang bernama Yusuf alaihi salam. Kana aziza ahli Misra, dia ni ialah orang besar ataupun bangsawan di kalangan penduduk Mesir, maknanya orang yang ada jawatan. Wa kana rasulan yad'u ila Allahi ummatahu al-qibta, dan dia ini seorang rasul yang Allah Ta'ala hantar dia kepada penduduk Mesir daripada kumpulan ataupun bangsa Qibti. Fama ata'uhu tilka as-sa'ah illa limujarradi al-wizarati wal jahid dunyawi. Tidaklah penduduk Mesir itu patuh pada Musa zaman tu, patuh pada Yusuf zaman tu, kerana takut kepada Nabi Yusuf. Sebab Nabi Yusuf ni orang ada jawatan. Maknanya ayat ni nak beritahu pada kita, penyakit orang Mesir ni waktu Nabi Yusuf ada dulu, ikut Nabi Yusuf ni, taat pada Nabi Yusuf. Tapi taat sebab apa? Sebab dia menteri, sebab dia pemerintah kita. Sekarang ni Musa datang, Musa tidak datang dalam wajah pemerintah, Musa datang dalam wajah orang biasa. Tuhan uji orang Mesir, pemerintah bangsa mereka, Rasul bukan bangsa mereka, bukan keturunan ataupun daripada kalangan pemerintah. Ujian kepada manusia nak ikut kebenaran. Macam Nabi Muhammad juga lah. Bila mana Nabi Muhammad dihantar kepada kaum Arab, bangsa Arab ni, Allah Ta'ala pilih Nabi daripada kalangan bukan pemimpin.
Dan kita hari ni nak ikut kebenaran, itulah benda yang agak sukar. Bila mana orang yang bawa kebenaran tu datang daripada bukan badan berautoriti, maknanya bukan pihak yang ada kuasa, dia bukan pemerintah, maka di situ kita diuji oleh Allah Ta'ala. Apa lagi yang disebut sini? Walihadza qal, oleh yang demikian Allah Ta'ala pun berkata, fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bihi hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasulah. Kata Allah Ta'ala, fama ziltum fi syakkin, tetapi kamu sentiasa dalam keraguan tentang apa yang telah didatangkan daripadanya kepada kamu dengannya. Maknanya ayat yang ke-34 ni Allah Ta'ala beritahu penduduk Mesir ni waktu Nabi Yusuf duduk hidup, mereka ni ada satu penyakit, syak terhadap apa yang Nabi Yusuf bawa. Nabi Yusuf pada waktu tu bawa benda sama macam Nabi Musa ni, tapi ikut sebab apa? Sebab dia ni wizarah, dia ni menteri, dia ni orang yang ada jah, ada kedudukan. Kita terpaksa ikutlah. Kalau kita tak ikut, kita masalah. Tambah pula Nabi Yusuf pada waktu tu ni, dia pegang portfolio apa dalam pemerintahan? Dia pegang Khazainul Misr, pemegang perbendaharaan Mesir. Dalam erti kata lain, Menteri Keuangan portfolio dia. Kalau tak taat, kalau lawan Menteri Keuangan, bajet tahunan problem lah. Mudah kata lagu tu lah. Maknanya Nabi Yusuf kata, nampak nak lawan ni, kita bagi turun sikit allowance. Okey, kita ikut. Ikut tu syak. Sebab apa? Sebab nakkan supaya bantuan tu kekal. Habis legasi Nabi Yusuf. Selesai dah Nabi Yusuf, tak ada lah. Mereka balik pada perangai asal. Sebab mereka bukan betul-betul duk ikut. Saya nak sebut sini apa dia? Kewujudan Rasul pun masih lagi belum menjamin seseorang tu dia boleh jaga hati dia yakin terhadap agama. Apatah kita zaman sekarang ni, kita tak ada Rasul. Bila mana ada satu orang beritahu, yakinlah dengan pertolongan Allah. Ustaz ke beritahu, tuan guru ke beritahu, mufti beritahu, kita boleh angguk dalam depan dia. Tapi kena sekali, kita tahulah setara mana kita yakin ataupun tak yakin. Ni nak cerita orang Mesir ni, dua Nabi dah datang. Yusuf dah datang, Musa pun datang. Apa masalah mereka? Fama ziltum fi syakkin, kekal, masih lagi berada dalam keadaan syak. Hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasulah. Sehinggalah Allah Ta'ala membinasakan Nabi Yusuf. Halaka tu maksudnya meninggal Nabi Yusuf. Qultum, kamu semua orang Mesir ni kata, lan yab'atsallahu min ba'dihi rasulah. Moga-moga tak diutuslah lagi lepas pada ni, Allah Ta'ala tak utuslah lagi Rasul. Tak suka rupanya ada Rasul ni. Sebab apa? Sebab tugas seorang Rasul ni apa dia? Mubasyiran wa nadhira. Beri berita gembira, lepas tu beri berita yang bersifat amaran. Untuk bahagian berita gembira tu okey, manusia boleh terima. Tapi untuk bahagian beri amaran, ini yang paling berat untuk manusia. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, huffatil jannah bil makarih. Syurga ini pagarnya ialah benda-benda yang nafsu kita tak suka. Nak sampai ke syurga ni, kita kena tempuh pagar tu, iaitu pagar apa yang nafsu tak suka, kita terpaksa tempuh yang tu untuk pergi ke syurga. Wa huffatin nar bisyahawat, dan neraka itu benteng dia ialah syahwat, benda yang nafsu kita minat. Sebab tu kau tengok orang fikir macam-macam nak bagi manusia ni dekat dengan agama. Contoh para pendakwah fikir macam-macam. Macam mana nak tarik orang main solat masjid, nak tarik generasi muda, nak tarik generasi yang beromo mari masjid, yang dah agak tua. Kalau setengah-setengah masjid yang kurang jemaah, AJK ni fikir, setiap kali mari ustaz tanya, ada idea tak ustaz? Macam-macam idea, setengah-setengah ustaz bagi. Ada bagi idea, masjid ni kena buat gelanggang futsal, baru okey. Baru orang muda mari. Tuan-tuan percayalah kata saya, ada futsal pun dia mari futsal je. Dia tak akan mari masjid.
Sebab dia benda yang bertentangan dengan nafsu. Kalau dia mari pun dia macam malu-malu. Dekat-dekat nak 15 minit orang nak azan, kosong dah gelanggang futsal tu. Cari gelanggang futsal yang jauh pada masjid pula, sambung kat lain. Nak cerita pada apa? Sikap manusia lagu tu. Hatta kalau buat masjid ni ada gym pun, ada gym. Orang muda suka pergi gym, buat sebelah ni ada gym. Tempat nak berlari ada, tempat nak akak besi semua ada belaka. Time tak salat ada orang duk akak besi. Time solat semua tak ada, dengan besi-besi pun hilang. Okay. Sebab memang keadaan lagu tu. Macam-macam orang fikir sebab hakikat dia lagu tu. Saya dulu duk fikir macam-macam lah, kita fikir nak buat lagu ni. Tapi kita kena terima hakikat. Manusia dia memang tak suka. Kalau benda dia tak suka, dia tak suka. Dia tak suka. Saya tengok sebahagian orang di Malaysia kita ni lah. Okay. Bila mana PKP, kan kita pun masih lagi dalam PKP ni lah. Okay. Antara negeri-negeri yang problem belah Selangor apa semua, bila mana buka PKP tu, orang pun keluar melancong. Okay. Orang pergi banyak tempat lah. Orang mari Perlis ni sebab nak pergi Langkawi. Dengarlah orang Selangor duk kata, kami ni di Selangor masjid tak buka, tak boleh sembahyang. Dia mari Perlis, dia tak mari pun masjid. Dia tak mari juga masjid. Sekarang ni Perlis ni masjid duk buka. Dan kita tak tapis pun orang luar ke orang nak, kita boleh datang sentimen lain pula. Bukan tak nak sembahyang, tapi Perlis ni lagu tu lah. Dia duk bunyi lagu lain pula. Okay. Dia nak sembahyang lagu kampung dia pula. Okay. Lagu kampung dia. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, kalau jenis tak mari masjid, tak payah buat alasan lah. Sebab apa? Sebab dia tak bertembung apa yang kita nak ni dengan apa yang orang kata apa, laluan syurga tu bukan jenis laluan yang kita minat. Nabi kata nak syurga apa? Kena buat ibadat, kena belajar ilmu. Ni semua benda yang orang kata apa, nafsu kita ni refuse, enggan, tak minat. Sebab tu manusia dia cari macam-macam akal untuk dia mengelakkan diri daripada terkena beban syariat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang-orang tertentu, dia boleh keluarkan ajaran yang pelik-pelik. Tujuan ajaran tu satu je, nak suruh keluar pada syariat. Sebab tu ada orang, dia putar bercakap, indah percakapannya, sehingga ada pengikut. Last kali dia kempen benda yang mudah dan senang, tapi menatijahkan syurga. Ini benda yang kalau kita tengok, benda-benda yang dia nak create satu keadaan, nak buat satu keadaan, kita boleh dapat syurga, walaupun kita ni layan hawa nafsu kita. Sebab tu kita akan jumpa ada orang yang dia tak salat. Lepas tu dia tak salat satu hal. Lepas tu dia boleh kata pada orang solat tak khusyuk ni tak ada manfaat pun. Dia boleh kata lagu tu. Dia sebut lagu tu. Dia kata mari sembahyang masjid ni, Tuhan pun sebut fawailul lil musallin. Oh, sedap ayat dia. Celaka bagi orang solat. Tak solat tak kena celaka. Dia kata solat kena celaka. Sebab apa? Tak khusyuk solat nak tunjuk ke orang. Baik kami tak tunjuk ke orang, kami tunjuk kami tak solat. Lagi bagus. Dan dia duk berangan-angan, aku ni ialah orang yang betul-betul ikhlas. Aku malas, aku tunjuk aku malas. Senang. Macam kita ni kadang-kadang malas juga nak salat, tapi paksa diri. Allah Ta'ala, kita jadi malu lama tak mari. Jadi tak sedap juga. Okay. Dah selalu berjemaah di masjid, jadi kalau lama tak mari, kita takut orang kata, hakikatnya pergi kerana takut orang kata ada something sikit lah dalam ibadah tu. Dia tak dapat 100% lah pahala tu. Cuma nak beritahu usaha untuk pergi juga, untuk bersama. Nak sebut pada kita bahawasanya bagaimana perangai orang Mesir ni zaman tu, mereka ni beriman dengan Musa, beriman dengan Yusuf ni kerana apa? Kerana Yusuf ni orang ada jawatan. Kalau Yusuf ni sama macam Musa, oh kami akan tolak dia awal-awal lagi. Sehingga boleh ketika mana Nabi Yusuf meninggal dunia, Quran cerita ni, lan yab'athallah. Mereka kata, moga-moga tak datang dah lepas pada ni Rasul. Letih ikut Rasul ni, letih. Ikut Rasul letih. Nak kena baca ayat Tuhan, nak kena belajar, nak kena betul ibadat, nak kena macam-macam. Saya tadi ada mesyuarat kempen Perlis berzikir.
Ini inisiatif Jabatan Mufti nak buat dengan kerjasama macam-macam jabatan kerajaan lah, RTM-nya, PDRM, pelancongan negeri pun. Okay. Antara yang kita nak kempen ialah nak bagi rakyat Perlis ni biasa dengan zikir-zikir harian. Hakikatnya agak berat lah. Berat. Dia dah biasa tak berdoa, nak suruh dia berdoa. Tapi boleh, benda tu boleh. Cuma dia ambil masa. Kita tengok antara doa yang melekat dengan orang Melayu kita ni ialah doa makan. Melekat benar dengan orang Melayu. Doa makan melekat. Budak-budak sekolah ni antara doa yang kita ajar doa makan, sebab memang kita nak suruh dia diam, kita suruh dia makan. Cuma nak bagi nampak Islamik sikit, berbuh suruh dia pandai baca doa makan. Kau tengok doa makan yang orang kita masyhur ni, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa makan tu dia taklah datang pada hadis yang sahih pun. Yang sahih ni lah Nabi ajar pada kita kalau nak makan bismillah. Itu yang Nabi ajar. Nabi tegur satu orang budak, tangan dia ni duk pegang semua makanan dalam talang tu. Nabi kata berhenti buat lagu tu, kul biyaminik wa kul mimma yalik, makan tangan kanan, makan yang dekat, samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Sebut nama Allah. Cuma budak-budak kita membesar dengan doa makan. Antara doa, tuan-tuan tanya orang yang tak semayang pun dia tahu doa makan ni. Kalau dia Muslim. Okay. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Doa tu sebenarnya dia tidaklah berkait dengan makan ya. Kalau tengok makna doa tu, Allahumma barik lana. Wahai Tuhan, berkatilah kami fima razaqtana, terhadap apa yang telah kamu rezekikan pada kami, wa qina azabannar. Dan jauhi, pelihara kami daripada azab neraka. Okay. Doa ni dia tidak hanya khusus waktu nak makan. Tuan-tuan nak baca bila-bila pun boleh, sebab dia doa yang umum. Hatta kalau tuan-tuan nak baca lepas salat, benda tu boleh walaupun kita tak makan. Tadi Datuk Mufti ada cerita pengalaman dia lah, ketika mana dia sekolah di Penang. Sebab doa ni doa yang famous lah. Orang kenal doa makan. Dia kata ketua pelajar sekolah Al-Irsyad di Penang ni, ketua pelajar dia satu hari doa perhimpunan ramai-ramai, kan sekolah kan dia ada perhimpunan. Jadi ketua pelajar tu dia tak ingat sangat doa, dia pun naik berdoa. Antara doa yang dia baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pada waktu tu ramai pelajar gelak, sebab mereka dah faham doa tu doa makan, bukan doa perhimpunan. Gelak. Okay. Jadi dia stres sebab macam kena malu lah. Sebab bagi dia faham doa tu okey, bukan untuk makan je. Maknanya ketua pelajar tu dia agak ada pengetahuan lebih sikit lah. Okay. Dia ada, Datuk ada sebut siapa nama, dia dah jadi tokoh dah sekarang, cuma saya tak perasan sangat nama orang tu tadi. Okay. Jadi dengan sebab dia macam dimalukan, dia macam kena malu lah sebab baca doa makan lah perhimpunan. Jadi malam keesokan tu memimpin solat asrama ni, solat subuh, dengan sebab dia terfikir dia kena jam lah, dia duk teringat. Okay. Dia jadi imam solat subuh, sampai part baca kunut dia jam, tak ingat doa kunut. Dia pun baca sekali lagi doa makan lah tu. Sebab dia duk ingat doa tu, dia pun sebut sekali lagi. Dia tak nampak doa kunut tu, tak nampak. Akhirnya dia sebut Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sekali lagi dia baca. Bila mana baca tu, saf pertama ni semua jatuh. Sebab duk ketawa ingat doa makan dia tengah sembahyang. Saya nak sebut apa? Doktrin faham doa makan tu. Kita boleh ingat doa makan ni. Maknanya di mana-mana ya doa makan. Orang buat melawak pun doa makan lah. Jadi nak beritahu kepada kita, bila mana benda tu sering diulangi ataupun sering dimasyhurkan, dia jadi orang boleh ingat. Cuma untuk peringkat awal Perlis mengaji ni, dia agak orang kata apa, ambil masa lah. Tapi doa-doa yang telah disusun ni ialah doa yang tak ambil masa sampai 1 minit. Semua tak ambil masa. Sebab jabatan akan sediakan satu QR code ni, kita boleh scan ikut telefon kita, lepas tu akan keluar suara yang bunyi doa tu. Selain pada tu RTM akan bantu radio
Perlis FM lah, dia akan bantu masyhurkan doa-doa tu. Dan ada billboard yang akan dibuat nanti di Perlis ni, akan gantung doa-doa ni lah untuk masyhurkan. Tujuan ni lah untuk mendidik masyarakat hidup dalam keadaan berdoa. Okay. Tapi benda yang kita kena fikir juga ialah kita akan jumpa kumpulan yang tak minat dengan benda ni. Sebab tu kalau tengok masjid, dia fikir kempen nak suruh orang mari sembahyang subuh. Kan? Setengah-setengah. Saya dulu di Kuantan banyak masjid-masjid belah-belah pantai timur ni, dia orang banyak duit sikit. Okey. Nak suruh kata apa orang mari sembahyang subuh ni, nak bagi maintain. Okey. Buatlah satu program untuk ramaikan orang solat subuh. Okay. Maknanya daripada Jumaat, maknanya seminggu lagi nak buat program tu, hari Jumaat sebelum start kuliah maghrib buat kata apa pengumuman. Saya ada jumpa satu masjid di Pahang. Sebab saya kuliah 2-3 kali masjid tu, dia agak jauh sikit. Okay. Dia kata dia buat program, dia cerita nak buat program kuliah subuh kan. Okay. Dia kata kami buat pengumuman tiap-tiap hari. Dia kata hari Jumaat, hari Sabtu ni kita akan buat satu kuliah subuh, kita panggil penceramah. Lepas tu kita akan buat cabutan tuah motosikal. Lepas tu jamuan nasi Arab. Sebut seminggu. Ramai berminat memang ramai. Motosikal, mesin basuh, TV. Masjid dia banyak duit, pengurusi dia pun Tan Sri. Banyak duit kan. Okay. Sampailah hari program tu, bukan saya yang dijemput, dia panggil Ustaz Badli Shah belah Pahang ni, dia lah yang terkenal. Okay. Penuh orang sampai keluar. Tak pernah dalam sejarah masjid tu orang solat subuh sampai ke kawasan parking. Tak pernah. Hari tu, tapi hari tu lah. Dan tak berlakulah pada esoknya pun. Hari tu je. Esok tu kembali asal, satu sah balik. Masjid yang besar. Nak beritahu apa? Payah nak train orang ni, payah. Agak susah train orang. Dia kata, Ustaz, masjid hari tu habis sekitar 25,000 kos untuk buat program tu. Sebab kita beli hadiah yang besar-besar. Okay. Saya nak beritahu, sebab tu saya beritahu pada pengurusi tu, kata Tan Sri kena tahu manusia ni dia akan berlawanan dengan apa yang syariat suruh. Dia agak sukar. Melainkan Allah Ta'ala pilih hati-hati yang memang nak pada syariat. Itu saja. Benda ni kita kena letak dalam kepala kita. Kita seru orang, pendakwah kena faham benda ni ya. Supaya dia tidak stres. Bila mana dia berdakwah, dia tengok orang tidak sambut apa yang dia sebut, dia tidak stres. Sebab dia tahu hati-hati ini dipegang oleh Allah Ta'ala. Hati-hati ini dia tidak dipegang oleh duit. Kalau dipegang oleh duit, waktu ada duit tu lah. Tengok Nabi Yusuf ni. Waktu dia jadi Menteri Keuangan Mesir, waktu tu nampak macam orang Mesir ni nak ikut sikit lah. Dia meninggal tak ada. Habis. Sehingga yang lebih dahsyat lagi, Quran kata, orang Mesir boleh angkat tangan berdoa, lan yab'atsallahu min ba'dihi rasulah. Supaya tak datang lepas pada ni Rasul. Dahsyat lah. Maknanya dia simpan tu. Dia simpan perasaan tu. Tak apa, kita tahan. Lagi dia hidup kita tahan. Jangan kata apa. Dia suruh sembah Allah, kita sembah. Okay. Dia mati, elok dia mati, angkat tangan berdoa. Macam syukur ni nak beritahu ni. Minta pula supaya jangan datang Nabi. Okay. Allah Ta'ala kata apa pada ayat 34 tu? Kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Begitulah Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang musrif, melampaui batas, murtab, dalam keadaan ragu-ragu. Nak sebut pada kita apa sini? Nak sebut pada kita bahawasanya di sini manusia, kalau dia ada dalam diri dia ni perasaan melampaui batas, dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima pendapat orang. Dia tidak ada dada yang luas bila mana dia dengar orang bercakap. Maka dia akan kekal duduk pada stand tu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang berkerah dengan satu pendapat ni, penyakit dia apa? Kibir. Dia rasa dia hebat. Orang muda ke, orang tua ke, dia payah nak berubah dengan pendapat. Dia rasa pendapat yang dia pegang tu hebat. Tu ya. Dia tak rasa pendapat orang lain tu hebat. Dia rasa pendapat dia je hebat. Ataupun yang kedua, kata Allah Ta'ala, murtab. Murtad ni bukan murtad dengan ba, murtab. Dia ragu. Dia tak tahu pendapat mana yang elok. Last sekali dia pilih untuk menjadi orang yang tak pegang apa-apa pendapat pun.
Cuma kalau ada orang buat majlis solat, kita pergilah. Orang buat jamuan, kita pergi. Okay. Tanya orang tak buat jamuan, tak ada apa, sunyi sepi, kita tak pergi. Ada orang dipilih lagu tu. Dia tidak meletakkan diri dia. Kalau orang tanya, awak beragama macam mana? Ada orang dia akan jawab, kalau saya beragama, saya nak ikut apa yang Nabi suruh, apa yang agama suruh. Itu jawapan yang okey. Ada orang dia Muslim, tapi kalau tanya, macam mana awak beragama? Gitu lah. Tengok lah musim tahun ni orang semayang lagu ni, semayang lagu tu. Tahun depan orang tak semayang, kita tak semayang. Dia ada orang lagu tu, dia murtad, dia tak tahu. Sebab dia tak nampak hebat pun pada orang yang lagu ni. Yang buat lagu ni tak nampak hebat. Dia cuma ikut flow masyarakat macam mana. Okay. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-35. Alladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum. Iaitu orang-orang yang yujadil. Yujadil maksudnya bantah membantah ataupun saling hujah menghujah fi ayatillah, tentang ayat-ayat Allah. Datang ayat Tuhan, dia rasa ayat ni tak relevan. Datang ayat Tuhan, dia rasa ayat ni berat untuk kita amal. Datang ayat Tuhan, dia rasa macam ayat ni lekeh sangat. Dia ada masalah dengan ayat Tuhan. Bi ghairi sultanin atahum. Mereka menentang dengan tanpa adanya bukti, alasan yang datang pada mereka. Dia orang tentang macam tu saja. Dia orang tidak ada bukti nak kata apa yang dia orang tentang tu betul. Maknanya nak beritahu, sebab apa awak tak terima ayat ni? Hujah yang dia orang guna tak betul. Hujah yang dia orang guna tu tak kuat. Okay. Allah Ta'ala sebut natijah dia, orang yang macam ni kabura maqtan, besarlah kemurkaannya indallah, di sisi Allah, wa indal ladzina amanu, dan juga di sisi orang-orang yang beriman. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan dalam hati orang beriman. Orang beriman sini merujuk pada para sahabat. Para sahabat bila mana dia tengok orang yang kuat, pekat dengan kekafiran dia, dia akan jadi, kita ni tak suka nak bersama dengan orang tu. Dia beza orang kafir yang jenis dia tak kata provoke orang Islam. Dia kafir tapi dia tak provoke. Dia pilih tak nak masuk Islam, okay, tapi dia tak kata apa, dia diam. Dia ada satu lagi sikap orang kafir yang teruk, ialah orang kafir dahlah dia tak masuk Islam, dia burukkan Islam, orang Islam lalu dia buat macam-macam pada orang Islam. Yang ni akan mengundang rasa marah dalam hati orang-orang yang beriman. Orang beriman yang normal, dia akan rasa tak okey dengan kafir macam ni. Melainkan orang yang tak beriman je, dia rasanya tak apa, itu hak kebebasan dia nak kritik agama kita, biar dia kritik. Tak boleh. Sebab jelasnya orang beriman ni dia akan rasa tercabar terhadap orang hina agama. Kita bukanlah nak kata agama kita ni superior ataupun kita nak tunjukkan kita hebat semata-mata. Kita toleransi pada orang agama lain selama mana dia tak buat kacau pada agama kita. Cuma bila mana dia dah buat kacau, dia dah kritik secara besar-besaran, okay, maka secara sehatnya iman seorang Islam tu, dia akan rasa tak suka dengan benda tu. Okay. Kadzalika yatba'ullah, oleh yang demikianlah Allah Ta'ala menutup dan mengunci ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar, di atas setiap hati orang-orang yang menyombongkan diri lagi bermegah. Allah Ta'ala kata orang yang sombong ni, Allah Ta'ala akan yatba'ullahu ala kulli qalbin, Allah Ta'ala akan tutup hati dia. Maksudnya Allah Ta'ala akan tutup rapat hati orang-orang yang mutakabbir. Sebab tu orang-orang yang takabur, yang dia rasa megah, dia agak susah nak menerima hidayah. Bahkan mungkin dia akan matilah kesombongan dia tu. Tengok macam mana Fir'aun. Fir'aun dia kekal dengan kesombongan dia. Walaupun yang datang ni ialah daripada, orang kata apa, pengganti dia. Yang berhujah dengan dia sekarang ni bukan Musa dah. Yang berhujah dengan dia sekarang ni ialah bakal pengganti dia. Sepatutnya bagi orang yang rasional dia okey, dia akan fikir banyak, fikir lain. Dia akan terfikir, aku ni duk syok mengaku Tuhan, yang duk lawan aku ni bukan Musa dan pengikut dia saja. Yang duk lawan aku ni lah orang dalam kabinet aku lah. Patutnya kena fikir. Tapi kerana dia ni orang yang mutakabbir, orang yang rasa diri dia hebat, dahlah mutakabbir, jabbar pula, rasa megah,
Allah Ta'ala tutup. Peduli ya, dia nak beriman dengan Musa, dia beriman. Aku tetap dengan pendirian aku. Aku tetap dengan pendirian aku. Ini cerita Allah Ta'ala nak sebut kepada kita tentang perangai ataupun keadaan manusia ni. Bila mana dia takabur, dia ada ragu-ragu, ini akan menyebabkan tertutupnya pintu hati dia sedikit demi sedikit. Cuma saya nak sebut sini, takabur ni dia mari daripada pilihan kita sendiri. Sebab tu Quran bila mana dia nak cerita tentang iblis, Quran akan highlight iblis ni apa benda penyakit dia. Dia rasa hebat dengan diri dia sendiri. Manusia, Allah Ta'ala ingatkan tentang cerita iblis. Tak ambil sujud pada Adam. Sebab apa? Sebab rasa Adam tu lekeh, aku hebat. Siapa bagi tahu dia tu hebat? Tak ada orang bagi tahu. Tuhan pun tak bagi tahu. 36 Allah Ta'ala kata. Lepas daripada Allah Ta'ala cerita orang yang mutakabbir, jabbar, murtad ni, Allah Ta'ala akan kunci hati dia dengan sebab kesombongan. Dan orang, sampel orang tu ialah Firaun. Okay. Allah Ta'ala nak tunjuk perangai Firaun yang mutakabbir ni. Dia rasa dia hebat, walaupun telah dihujahi daripada keluarga yang dekat. Apa yang dia buat lepas pada tu? Lepas daripada dia dengar daripada keluarga dia sendiri duk lawan dia ni, dia sebut pada ayat yang ke-36, perangai Firaun. Wa qala Fir'aun ya Haman ibnuli sarha. Dan berkatalah Firaun, wahai Haman. Haman ni menteri dia, menteri Firaun. Ibnili sarha, binalah untukku sebuah menara yang tinggi. Tiba-tiba keluar satu arahan nak buat satu bangunan tinggi. Tadi duk sebut ni, duk berujah dengan Nabi Musa, lepas tu berujah pula dengan keluarga dia, rajulun mu'minun yaktumu imanahu, rajulun min ali Fir'aun ni, rajulun mu'minun, lelaki yang beriman daripada keluarga dia. Dia nak cut hujah kawan tu, dia tarik orang ramai ni dengan buat satu pengumuman. Haman tolong bina satu bangunan tinggi. Sarha ni bangunan tinggi yang ada tangga. Okay. La'alli ablughul asbab, agar aku akan boleh menyentuh jalan ataupun pintu-pintu. Tolong bina satu bangunan tinggi. Okay. Kemudian ayat yang ke-37 Allah Ta'ala kata asbabas samawat fa'attali'a ila ilahi Musa. Iaitu jalan ataupun pintu-pintu yang ada di menara tu, aku boleh lalu dan aku boleh menuju ke langit sehingga aku dapat melihat kepada Tuhan Musa alaihi salam. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan aku ni masih lagi berpandangan Musa ni seorang yang pembohong, penipu. Dia tarik perhatian orang ramai dengan buat satu pengumuman, kita akan buat dan akan bina di Mesir ni satu bangunan tinggi. Bangunan tinggi ni ialah perlambangan kepada kita akan majukan bandar ni ataupun kerajaan kita. Sebab antara cara untuk menarik pengaruh rakyat-rakyat ni untuk kekal bersama dengan pemimpin tu walaupun dia jahat, ialah umumlah dana apa yang menggembirakan sikit hati rakyat. Maknanya beritahu kepada rakyat semua ni kita akan buat bangunan. Bila sebut bangunan ni apa function dia? Mercu tanda. Mercu tanda. Maknanya lepas ni orang akan kenal Mesir ni dengan satu bangunan tinggi. Mesir ni kalau kita bayang, zaman Firaun ni cantik. Sebuah bandar yang tersusun. Bandar Kahirah ni lah bandar yang cantik lah. Zaman Firaun dululah. Zaman sekarang ni tuan-tuan boleh pergi tengok sendirilah. Kalau Firaun bangun pun terkejut tengok orang Mesir merentah hari ni. Firaun kata aku merentah tak teruk macam hang merentah. Okay. Awak ni cantiknya, bersihnya, ada saluran airnya apa pun semua. Okay. Nak beritahu pada kita, inilah cara nak tarik orang supaya divert. Tak payah dengar lah hujah kawan ni. Kita fokus cantikkan bandar. Yang penting rakyat-rakyat semua duduklah fasiliti yang okey. Okay. Kemudian dalam masa yang sama dia boleh buat satu, orang kata apa, sindiran kepada Nabi Musa. Bangunan tinggi ni kita akan guna untuk tengok Tuhan Musa. Maknanya kalau kita tak nampak Tuhan ni, kita boleh naik lah.
Bangunan ni kita tengok. Dan hakikatnya Musa ni seorang penipu. Dia sebut pula ujung tu lagu tu. Okey. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi. Dan demikianlah kami hiaskan kepada Firaun buruknya perbuatan dia. Wa sudda 'anis sabil, dan kami halangi dia daripada jalan yang benar. Kalau kita tengok ayat ni, walaupun dia umum buat bangunan, adakah rakyat akan rasa tak apa buat bangunan, betul lah dia, salah lah Musa. Semudah tu je ke? Maknanya bila mana beritahu kepada rakyat, okey, ginilah kita buat bangunan, kalah dah berhujah kan, dah berhujah kalah. Okay. Kita boleh buat kesimpulan Firaun dah kalah dah hujah. Okay. Dia nak suruh orang sokong dia, dia pun kata okey kita buat bangunan. Okay. Buat bangunan tidak akan menyebabkan apa yang kamu sebut sebelum ni tu kekal betul, dan apa yang orang lawan tu jadi salah balik. Tak. Cuma begitulah, dia dah mati akal dah nak buat apa, dia buat lagu tu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut zuyyina li Fir'aun. Allah Ta'ala kata kami hiaskan bagi Fir'aun ni nampak benda tu elok. Dia duk sangka idea ni menyebabkan orang terlupa lah Musa, terlupa juga terhadap keluarga dia yang duk berhujah dengan dia ni. Okay. Wama kaidul kafirin wama kaidu Fir'auna illa fi tabab. Dan tidaklah tipu daya Fir'aun itu melainkan ianya satu kerugian. Walaupun Fir'aun buat bangunan tinggi, dikatakan kesan bangunan ni masih lagi ada di Mesir. Ada satu tempat, saya tak ingat nama dia apa, tapi dikatakan tempat tu bandar tersusun yang dibina oleh Haman. Dia ada lagi replika tangga dia apa semua situ. Okay. Bandar yang cantik yang Fir'aun buat. Tapi walau macam mana pun dia tak akan dapat menghalang pemikiran rakyat untuk mendengar hujah Musa alaihissalam pada waktu tu. Nak sebut pada kita bahawasanya cara nak divert tu dia buat pengumuman, tapi itu hanya menunjukkan kebodohan dia. Dia benda yang sama tuan-tuan. Kalau kita tengok kan, saya nak sebut sikit lagi dalam masa yang ada 2-3 minit ni, cerita Ashabul Ukhdud. Kita mungkin pernah dengar cerita tu. Ashabul Ukhdud ni seorang budak yang nak tahu, yang orang kata apa, tauhidkan penduduk di Najran, yang berhadapan dengan seorang raja yang mengaku dia ni ada kuasa, ada Tuhan. Dan budak tu pula ialah budak yang dididik di atas bantuan raja, belajar ilmu sihir sehingga dia jumpa seorang rahib. Rahib tu ajar dia ilmu yang betul apa semua, dan akhirnya dia lawan balik raja sebab dia tahu apa yang raja tu buat tak betul. Saya nak sebut di akhir part dia nak mati tu, budak tu nak mati. Apa dia kata pada raja yang sakang sangat nak bunuh dia ni? Buat naik atas bukit tolak pun budak tu selamat, buat pergi tengah laut pun selamat. Sehinggalah budak tu kata pada raja tu, kamu tak akan dapat bunuh aku melainkan kamu bunuh aku dengan anak panah aku sendiri. Raja pada waktu tu dalam kepala dia, aku nak bunuh je. Dia tak tahu dia nak kena game dengan budak tu. Dia tak tahu lah. Aku tahu aku nak bunuh je. Okay. Bila mana budak tu kata kamu hanya boleh bunuh aku dengan anak panah, dia kata okey, apa syarat dia? Okay. Syarat dia, waktu kamu nak panah aku tu, kamu kena sebut Bismillah Rabbi hadzal ghulam, dengan nama Tuhan budak ini, baru kita lepaskan anak panah tu, baru boleh lepaskan anak panah tu. Jadi dia tu duk fikir macam mana nak bunuh. Dia tak tahu dia sedang kena game dengan raja tu, dengan budak tu. Dia kumpul semua sekali rakyat dia apa semua. Lalu dia pun ambil anak panah budak tu. Anak panah dia lagi mahal pada anak panah budak tu. Lagi elok anak panah raja, busuk panah raja ni lagi elok. Okay. Tapi dia dah kena game. Dia tak tahu rakyat-rakyat makin bodoh dah tengok dia pada waktu tu. Dia pun tarik busuk panah, dia pun kata Bismillah Rabbi hadzal ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni. Maka kenalah anak panah tu ke budak tu, dan akhirnya budak tu meninggal, wafat. Okay. Bila mana dia sebut lagu tu, semua rakyat ni amanna bi rabbi hadzal ghulam, kami beriman dengan Tuhan budak ni. Maknanya kamu bukan Tuhan lah, kamu nak bunuh dia pun kena pakai nama Tuhan lain. Tapi sakan juga nak bunuh tu. Nak beritahu dia kata kena game. Macam Firaun, dia kena game je. Dia kena game dengan dia punya kerabat dia. Okay. Kita akan sambung lagi cerita ni pada akan datang. Setakat tu saja kita berhenti pada ayat 37. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.